Doktor sendiri nak tanya. Ya. Okey, doktor, ada tak macam satu benda tu macam saya confuse sebab dia boleh gunakan dua-dua. Contohnya kan saya nak kaji isu-isu berkaitan dengan pendekatan pembelajaran kemahiran bertutur kan, contoh kan. So bila nak kaji isu-isu tu saya fikir saya boleh guna kuantitatif sebab nak guna soal sedik, dalam masa sama saya pun boleh guna kualitatif dengan saya buat temu bual. So macam mana kita nak tentukan yang mana yang better kalau kita nak buat untuk satu soalan tu, untuk menjawab soalan, untuk buat survey berkaitan satu soalan tu, macam isu-isu lah. Okay, good question. Tadi udah nak kaji apa tadi? Isu-isu tentang masalah pertuturan. Okey, dalam kalangan isu-isu berkaitan dengan pendekatan pengajaran dalam kemahiran bertutur bahasa. Pendekatan. Okey, so maknanya ni cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu. Isu-isu dalam pendekatan maknanya you dah kena pastilah pendekatan yang dia buat. Tapi nak tahu isu-isu apa yang emerge apabila guru menggunakan pendekatan tersebut, betul ke? Okey, betul. Okey, pendekatan itu adakah dia adalah general bagi semua guru yang mengajar pendidikan khas? Ni pendidikan khas kan? Dia general. General maknanya semua guru yang mengajar untuk masalah pertuturan belajar akan menggunakan pendekatan itu ke? Ya, betul. Okey, alright. Okay, tapi kan dia macam pendekatan tu pendekatan tu macam ada tiga. Tapi ada kalau cikgu yang guna pendekatan ni masalah dia macam maybe akan jadi lain. Pendekatan macam ni maybe akan menjadi lain macam tu. Okey. So, sekarang ni you ada 3 pendekatan. Kalau udah awak guna questionnaire, macam mana you nak differentiatekan guru yang guna pendekatan A, pendekatan B dengan pendekatan C? Okey, macam kalau misalnya adakah saya senang untuk menyediakan bahan bagi menggunakan pendekatan ni? Ya ataupun tidak macam tu. Tapi kalau saya guna macam saya nak buat temu bual, macam saya lebih sebenarnya senang tapi macam ni macam tu. Dia macam sebab dia nak isu kan doktor kan? Betul. Tak, at the first place dalam questionnaire tersebut, how do you differentiate between teachers who are using pendekatan A, kumpulan yang kelompok menggunakan pendekatan B, kumpulan yang menggunakan pendekatan C misalnya. Ada tak soalan-soalan yang bertanya dan akhirnya apabila you go through or you can boleh dapat pola. Maksudnya ni kelompok cikgu yang guna pendekatan ni. Oh, okey. Saya dalam proses yang nak buat saya sebab kalau you guna soal selidik, semua orang akan menjawab betul. Kan? Semua orang akan jawab semua item tu kan? Jadi tetapi dia boleh macam ni. Boleh nak buat kuantitatif tetapi tidak boleh pergi in depth lah. You hanya boleh mungkin mengenal pasti satu, saya rasa boleh kalau you nak tag tu. Cikgu ni guna kaedah apa, cuma you kena ada mungkin construct lah dan item mengukur construct. Contoh kalau pendekatan A, ini item-item yang you ukur. Bila cikgu letak setuju tinggi, maknanya kita tahulah kalau min tinggi memang diguna pendekatan ini. Itu satu. Yang kedua, kalau guna kuantitatif ni, sejauh manakah dapatan itu akan menjawab kepada isu-isu selingkar penggunaan ataupun pendekatan yang berkaitan dengan untuk meningkatkan kemahiran bertutur. So dalam kuantitatif, macam kita belajar minggu lepas lah, you belajar minggu lepas, kuantitatif is not about in-depth, in-breadth. Dia melata, dia luas, dia ramai kan. Tetapi kita tak dapat sesuatu yang kata inside out. Okay. Manakala dalam kualitatif, kalau kita dah kena pasti, okey cikgu ni guna pendekatan A, cikgu ni B, cikgu C. Sebab secara purposif kita tahu dah. So you pergi tanya kat cikgu ni apa dia isu-isu dia, cikgu ni guna apa isu-isu dia, yang kumpulan yang ketiga apa isu dia. So daripada situ datanya akan lebih rich sebab kita boleh tanya kenapa macam mana cikgu ni pernah tak guna B. Kan kalau dalam kuanti you tak boleh nak tanya, betul tak? Dalam questionnaire kan kita macam in fact dia tak boleh nak cerita pun dengan kita kan apa sebenarnya isu-isu itu. Okey, jadi kalau dalam kualitatif you boleh bertanya, you boleh buat comparison dan data itu akan rich dan akhirnya you boleh membuat perbandingan antara ketiga-tiga kelompok. So to answer your question, sudah you can use both, tetapi apakah sebenarnya kelas yang akan menentukan pendekatan yang akan saudara guna? Dia bergantung kepada apakah research question yang you nak tanya. Kan kalau you nak kata dalam soalan kajian untuk mengenal pasti kaedah pengajaran yang paling ramai guru-guru gunakan, then you boleh buat secara kuantitatif. Tapi kalau
dalam persoalan kajian untuk mengenal pasti isu-isu yang kata dihadapi oleh guru yang menggunakan pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, itu lebih sesuai, you pergi secara kualitatif lah. Maksudnya boleh tanya, kan, boleh observe cara dia mengajar dan sebagainya. So, ask yourself before you choose whatever methodology, whatever approach that you may want to use in doing your research. Sebab tu sangat penting mesti bermula dengan penyataan masalah dulu. Kan? Kemudian barulah kita formulate kita punya research objective. Daripada research objective, kita kembangkan kepada research questions. Dan daripada research questions, if applies to your research, you may want to have hypothesis. Hypothesis ni hanya ada dalam kajian kuantitatif sahaja, di mana kita cuba untuk mengukur. Dan kalau tak silap saya dalam slide yang tu juga, salah satu lagi perbezaan utama antara kuanti dan dengan kuali ialah dalam kualitatif kita nak build teori, kan, ataupun kita nak expand teori. Ingat tak? Kan? Manakala dalam kuanti dia lebih kepada teori testing, right? Teori testing. Maksudnya kita nak mengesahkan lagi adakah macam Tam tu tadi 3 ciri ataupun 3 elemen dari segi attitude-nya, dari segi sikap, tahap penggunaan dan juga dari segi apa, entah satu lagi tu, contohlah 3 perkara itu memang membawa kepada keberkesanan pembelajaran, contoh, kan. Kita hanya nak test saja. Tapi dalam kualitatif, sometimes kita akan dapat dapatan-dapatan yang baru kerana konteks kajian kita itu berbeza dengan kajian-kajian lepas. Dan mereka pula cerita panjang, kan, kita boleh kupas pula. So sehingga to the extent in which kita berkemungkinan boleh menambah some added value kepada existing teori yang kita guna pakai di dalam kajian tersebut. Sebab tu dalam kualitatif dia berbentuk dia grounded teori, macam dia develop kemahiran. Sekarang di induktif versus deduktif, kan. Satu yang ini, satu yang berbentuk terbuka. Manakala kuantitatif dia sangat berstruktur, you have to move from point A to point B, then point C, you cannot jump into Z before going back to C, for example. Tapi dalam kualitatif, dia adalah sifat dia adalah lebih kepada proses. Sifat dia proses dan dia boleh go back and forth. Sometimes in qualitative research, kadang-kadang sebab dia berbentuk data driven, catat perkataan ni data driven, kerana data itu sebenarnya yang akan mempengaruhi persoalan kajian kita. For example, dalam kajian saya masa saya buat PhD, saya nak memahami identiti guru semasa mereka berada di dalam satu kelompok online community practice. So saya mengandalkan saya just macam nak pecahkan mereka kepada dimension identity lah, dimensi identiti mereka. Tapi bila saya collect data, saya analyse data, rupa-rupanya saya tak boleh simply tengok macam tu saja, kerana data cerita-cerita yang saya terima daripada cikgu rupanya yang mempengaruhi macam mana cikgu maksudnya behave ataupun berbincang di dalam kelompok online yang saya bangunkan itu banyak dipengaruhi oleh siapakah mereka di sekolah. Maksudnya dia offline identity. Hak saya nak tengok ni online. Jadi saya pun terpaksa go back to my research question. Saya terpaksa pecahkan ada 2 set data. Yang kelas 2 set soalan kajian. Satu offline identity, satu lagi online identity. Sebelum ni saya tak tahu. Tapi bila saya, cikgu kata, saya ni sebab sekolah ni saya kan cikgu pakar, saya buat soalan STPM untuk chemistry dan sebagainya. Jadi dari segi kemahiran tu saya rasa saya dah cukup sebab dia dah ada 31 tahun mengajar. Tetapi dia kata bila saya masuk ke online, saya bukan apa, saya ni tak suka sangat go online dan saya rasa macam it's not me lah to ask questions. Nampak tak? Jadi siapakah dia di sekolah tu offline tu memang mempengaruhi macam mana dia membawa diri dia di dalam talian. Jadi maksudnya dalam kualitatif dia tidak rigid, dia tidak sangat procedural as compared to quantitative. Sebab dalam kuantitatif dia mesti ni. Sebab dalam kuantitatif kelas, kalau tadi kan dah buat data collection, you dah ada data, you tak boleh nak patah balik dah. Sebab data itu macam tu, kan. So what you ask is what you get, kan. Apa yang you tanya itulah jawapan yang you dapat, kan. Okay, so macam tu. Alright, so panjang sedikit kupasan sebab saya just macam nak supaya you all nampak jelas
Sebab mungkin ada student tanya saya, doktor, kenapa kita kena belajar pasal epistemologi bagai ni kan? Kerana macam saya katakan tadilah, when you understand the mazhab ni, perbezaan antara pelaksanaan dalam kuantitatif, pelaksanaan dalam kualitatif, maka dia akan membantu para penyelidik semua, khususnya dalam konteks metodologi yang akan digunakan. Ya, melibatkan persampelannya, melibat teori buildingnya, teori penggunaannya, analisis data dan sebagainya. Boleh dapat Okay, right. Okay, so kalau ikutkan kelas, pada minggu ni saya nak kena cover tentang apa tu yang dikatakan sebagai apa tu? Apa tajuk minggu ni? Perbezaan antara kajian kuantitatif dan kualitatif kan. Tetapi secara indirectnya saya rasa kita dah cover semua tu. Cuma mungkin saya boleh share dulu sekejap tentang langkah-langkah menjalankan penyelidikan. Boleh nampak ke slide saya ni? Boleh doktor, nampak. Boleh nampak Okay. Alright, so kita masuk sedikit tentang langkah-langkah menjalankan penyelidikan. So apabila kita hendak menjalankan penyelidikan, tentulah ada dia punya step by step dia, right? Dan kalau kita lihat di sini dia akan bermula macam ni lah, ya. Mula-mula sekali mestilah kita akan bermula dengan mengenal pasti apakah sebenarnya masalah kajian yang hendak kita kemukakan di dalam bab 1. Ya. Kemudian barulah kita come up dengan tinjauan literatur. Ya. Tapi sebenarnya macam saya katakan tadi, sebelum kita boleh kata point out apa sebenarnya isu-isu dalam kajian yang menyebabkan saya nak melaksanakan kajian ini, sebenarnya memang banyak bergantung juga kepada pembacaan kita kan. Jadi of course tinjauan literatur tu sebenarnya sepatutnya the on top of everything. You need to somehow read up few articles and then or might be past research, tesis-tesis terdahulu untuk melihat apakah sebenarnya antara isu-isu yang telah mereka tackle dalam kajian-kajian lepas. And then balik semula kepada kajian yang saudari nak buat, and then tengok kepada isu tu, ada tak persamaan dia. Kalau berbeza, di manakah perbezaannya? Dan contohnya, kalaulah kita dalam kelas ataupun dalam pengajaran kita, sebab most of us ataupun most of you are teaching at schools kan, ataupun mungkin ada yang mengajar di maksudnya dalam line education lah, kecuali mungkin ada 1-2. Apa sebenarnya antara masalah yang dihadapi di dalam PMP contoh. Ya. Jadi sometimes kita tahu masalah tu wujud. Dan kita pun kata berdasarkan pengalaman mengajar saya selama 20 tahun contoh. Ini ada berlaku student saya. Pengalaman saya sebagai guru selama 20 tahun. Boleh tak you tulis macam tu di dalam penyataan masalah? Kita tahu sebab kita tahu memang benda tu wujud depan mata kita. But can you just simply write the citation ataupun sumber masalah itu adalah berdasarkan pengalaman saudari? Laku tak? Laku ke tak? Kalau you tulis macam tu di dalam penulisan tesis. Tak laku. Tak laku memang tak laku. So what you need to do is sekejap ya. Untuk usul KDP 6543 itu bila apa? Apa tu? Borang maklumat pemberitaan. Oh, tak ada perbezaan. Ni untuk eksekutif tak ada perbezaan. Saya tak isi sorry lah. Sorry saya ada kuliah. Okay. Alright, thank you. Okay, sorry. Kat mana tadi? Okay. So, kalau kita tahu kelas memang masalah tu wujud. Tetapi macam mana kita nak menjadikan dia sah ataupun accepted apabila kita menulis di dalam penyataan masalah untuk tesis kita? Disokong oleh apa-apa jurnal. Mesti kita very good. Maksudnya you kena cite, kena cari juga penulisan-penulisan selepas yang telah dipublish, yang telah diterbitkan untuk menyokong isu itu. Katalah dah cari-cari tak jumpa, dah cari-cari tak jumpa. Tapi mesti masalah kita tahu ada dan kita tahu macam mana kita nak selesaikan dia dengan cara kita nak selesaikan kajian. So apa yang you boleh buat?
Kelas. Apa yang you all boleh buat? Cepat ah. Try ah. What can you do about that? Kita tahu the issue exist kan? Tetapi kita tidak ada sumber yang boleh menyokong pada isu yang kita telah kena pasti itu. What you can do is you can do what we call as preliminary research. Sekejap, saya nak cari mana pula ni. Ni. Sebab saya guna laptop ni pelik sikit. Saya nak cari. Saya nak annotate ni. Saya tak jumpa cari annotate. Baru jumpa. Preliminary research. Maknanya kajian awal. Kajian awal. Kajian awal maknanya data ini yang kita dapat daripada kajian awal ini is not meant untuk menjawab soalan kajian kita. Tetapi data-data ini kita gunakan, kita collect untuk menyokong penyataan masalah yang kita tahu wujud tetapi tidak ada citation ataupun tidak ada sumber yang boleh kita rujuk. Contoh, kita pergi interview kawan-kawan yang mengajar dan menghadapi isu yang sama dan kita catatkan sebagai kata temu bual ataupun perbincangan ataupun orang kata perbualan tidak rasmi, contohnya tarikhnya bila. Tapi janganlah temu bual diri sendiri. Pergi temu bual cikgu-cikgu lah yang ada isu tu. So you boleh letakkan berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan, didapati bahawa isu ini dalam kurungan temu bual kata tidak formal tarikh berapa bulan. Boleh. Itu salah satu cara macam mana you all mencari ataupun mengesahkan, menjadikan klaim yang kita kena pasti daripada pengalaman kita sendiri itu boleh sah diguna pakai di dalam penyataan masalah. Ini boleh dilakukan. Boleh? So selepas itu, sorry, boleh ulang tak cara nak tulis benda tu? Ini boleh disahkan melalui temu bual, lepas tu sekian tarikh macam tu. Maknanya berdasarkan daripada dapatan kajian awal yang telah dijalankan, mendapati bahawa pelajar-pelajar betul memang terdapat banyak isu yang dihadapi oleh guru-guru di dalam melaksanakan pendekatan bagi meningkatkan kemahiran bertutur pelajar. Contoh dalam kurungan temu bual ataupun perbualan tidak rasmi ke, bergantunglah you nak guna apa tarikh berapa bulan. Tapi kena tengok gaya UKM lah macam mana you cite. Ni saya bagi contoh je lah, but of course macam tu. Okay, so you kena pasti masalah kajian. You come up with a tinjauan literatur yang mungkin saya boleh cover sikit selepas ni kalau ada masa. And then kita lihat kepada apakah tujuan kajian kita. So yang ni kita cover lah sekali bila ada tujuan kajian ataupun kita katakan sebagai objektif kajian, disusuli dengan apa kelas persoalan kajian kan. Dan kalau sekiranya kajian anda melibatkan kajian-kajian secara kuantitatif yang ada signifikan tu. Nak tengok perbezaan signifikan ke, ada hubungan signifikan ke, itu sebenarnya adalah hipotesis yang perlu kita test. Menggunakan statistik secara inferential. Statistik inferensi. Ini you akan banyak belajar di dalam KP2 lah. Tapi mungkin saya boleh explain sedikit lah nanti apabila kita masuk kepada tajuk berkenaan dengan jenis-jenis data dan juga macam mana kita menulis hipotesis. Tapi saya tak cerita dulu pada hari inilah. Just untuk menunjukkan kepada saudari tentang apakah langkah-langkah yang perlu semua buat. Saya rasa semua ni pun dah ada background kan. You all bukanlah zero kan. Masuk kelas GB 6013 ni kan. Dah ada kata background sedikit. Tinggal lagi nak mempertajamkan saja. So selepas kita dah ada objektif kajian, soalan kajian, kita kumpul data berdasarkan apakah yang kita masukkan di dalam metodologi.
Dalam metodologi ni of course lah kita kena letaklah apa dia reka bentuk kajian ataupun research design. Okey, kemudian masuk kepada sampel, masuk kepada instrumen kan. Kemudian pada instrumen analisis data. So basically ini sangat pentinglah untuk you masukkan di dalam bahagian metodologi. Ya, reka bentuk kajian yang akan you bentang dalam bentuk kumpulan tu lah. Kajian secara tinjauan ke, action research ke, kajian case ke kan, ataupun apa dia lagi, etnografi ke, ya, eksperimen, kuasa eksperimen, expose faktor dan sebagainya. Semua itu dikatakan sebagai reka bentuk kajian. So sebab tu kita kena faham apa dia reka bentuk kajian yang bersesuaian dengan persoalan kajian yang nak kita buat. Ya, jadi saya harap tidak ada yang masuk ke UKM ni dah pegang dalam fikiran tu, saya nak buat kuantitatif lah, sebab kalau kualitatif ni lambat habis. Contoh kan, ataupun ada juga kata saya memang macam manalah rana pun nak buat kualitatif. Sebab apa? Sebab saya tak biasalah dengan numbers ni kan. That is a wrong perception and that is a wrong pre-assumption yang you need to discard now. Ya? Sebab apakah sebenarnya kelas yang akan menentukan sama ada you nak guna kuali ke, you nak kuanti ke, apa dia macam saya katakan tadi? Persoalan kajian. Very good. Persoalan kajian, objektif kajian. Sebab daripada persoalan kajian tu yang akan menentukan, macam Huda tadi tanya kan. So dalam kes Huda, you need to come up with a specific research question and then ask yourself, kalau soalan kajian macam ni, instrumen apa yang sesuai untuk memberi saya jawapan yang pasti tentang soalan ni. Dan daripada situ barulah kita tahu, oh kita kena, kalau dalam konteks ni, nampak gayanya saya lebih sesuai menggunakan kaedah kualitatif. Dan daripada kita dah tentukan apakah pendekatan ataupun approach kita, itu akan membawa kepada pemilihan sampel, instrumen, macam mana kita analyse data dan sebagainya. Ya Anis, macam nak tanya je Anis. Itulah saya nak tanya. Ya. Apa ni nama dia persoalan kajian tu? Bolehkah kita ubah suai persoalan kajian tu berdasarkan metodologi yang kita rasa kita nak buat? Ataupun persoalan tu kita dah setting berdasarkan dengan tujuan dan kenal pasti masalah tu. Lepas tu kita mungkin persoalan satu ni sesuai macam yang Cikgu Huda bagi tahu tadi, yang ni kuantitatif, yang ni kualitatif dan dia boleh guna teknik metodologi campuran macam tu. So seolah-olah soalan Anis ni nak tanya saya, kita tentukan mana satu, metodologi dulu ke persoalan kajian dulu? Betul. Kan? So kalau ikut macam ni, dia bergantung kepada persoalan kajian dulu. Apa yang you nak tahu tu akan menentukan approach yang you akan buat. Itu yang saya kata-kata, jangan terikat dengan saya nak buat kualitatif, sedangkan berkemungkinan persoalan kajian bila you formulate lebih sesuai kita guna kaedah tinjauan. Jadi dia mesti, tapi of course lah kalau kita know wise researchers kan, kita macam adalah pengalaman sikit-sikit tapi masih kurang mantap lagi. Itu perkara biasalah kalau kita go back and forth. Maksudnya, soalan saya kajian macam ni, okey ke metodologi? Alamak, kena patah balik. Itu that's a normal process kan. Itu dinamakan sebagai proses pembelajaran. Kita tak bijak overnight kan. Okay? Saya pun lahir-lahir taklah boleh mengajar research method. Semua itu melalui proses try and error, jatuh bangun kan. Nangis 2 baldi, barulah kita dapat kemahiran-kemahiran yang akan kita lalui dan kita laksanakan. Okey, boleh Anis? Okey. Dan selepas kita kumpul, yes. Siapa tu? Ya, Fahmi. Kaedah gabungan. Kalau gabung. Mixed method. Okey, mixed method. Nanti akan ada kumpulan yang akan membincangkan tentang mixed method ni, tetapi secara mudahnya dalam mixed method ni kebiasaannya dia akan melibatkan kedua-dua data lah dan kedua-dua paradigm. Maksudnya kita bukan dalam mixed method ni dia bukan simply saya buat questionnaire, lepas tu saya ada soalan interview 2 soalan. Lepas tu kita declare sebagai kajian kita mixed method. That is incorrect. Sebab di dalam mixed method, if you read up Creswell, buku mixed method, you will find that dalam pelaksanaan mixed method itu sendiri akan ada kaedah-kaedah yang tertentu lah, dipanggil sebagai explanatory,
exploratory, dan juga parallel ataupun concurrent. More or less macam itulah, sebenarnya mungkin ada pecahan yang lebih terperinci lagi. Explanatory kebiasaannya kita akan menggunakan untuk tujuan kita explain things. So untuk yang ni kita akan gunakan qual. Manakala bagi exploratory kita guna qual. Semua orang catat lah apa yang saya catat kat sini. Yang ni parallel. Semua catat ni. Jadi al-ilmu fil kutub laisa fi sudur. So yang tanya tu duk belek buku tu. Okay, now. So we have explanatory. We also have exploratory, and at the same time, researchers can also conduct a concurrent mixed method. So dalam explanatory, maknanya apa maksud qual ni kelas? Kuantitatif diikuti oleh kualitatif. Exploratory dimulakan dengan kualitatif, diikuti dengan fasa kuantitatif. Manakala concurrent, tidak ada mana yang dahulu, serentak dua-dua. Kuali dua-dua. Okay, so untuk you memenuhi syarat-syarat untuk claim bahawa your research falls under mixed method, you need to choose salah satu daripada pendekatan yang Creswell nyatakan ini. Jadi kalau hanya setakat kata ada questionnaire, lepas tu saya buat interview, 3 soalan tanya untuk mengesahkan jawapan dalam questionnaire yang kita buat, itu tidak cukup untuk declare dia sebagai mixed method. Kerana dalam mixed method, contoh kalau buat qual ni, semasa ni you all kena explain ada 2 fasa data collection. Satu data fasa kuantitatif. Masa fasa kuantitatif, you all kena guna mazhab positivism. Hak macam kita bincang tadi itulah. Dari segi persampelannya, teorinya, kan kita nak mengesahkan teori, you ada hypothesis dan sebagainya. Habis satu fasa, you analyze it, and then you have to come up with what are other things that I need to know yang boleh saya dapat menggunakan kaedah kualitatif untuk second phase. So bila you masuk ke kualitatif, pakailah pula topi apa pula kelas? Topi? Kan topi Mexico. Pakai topi interpretivism, kan? Jadi of course lah dia akan berbeza dari sudut apa dia? Samplingnya, dari sudut penggunaan teorinya untuk teori building dan sebagainya. So sebab tu, if you talk about mixed method, don't simply claim that your research is actually mixed method when you only have a small amount of data from either one lah, sama ada kuali sikit ke kuanti sikit je, just to compensate your actual findings or your main findings, kan? Itu tidak memadai untuk you claim it as a mixed method. Alright? So okay. Padam Now, inilah macam tadi, saya dah cerita panjang tadi, tak apa kita just go through. Kalau ada soalan silakan. Kita kena pasti masalah, tentulah kita kena menentukan masalah, kita justify masalah. Apa maksud kita justify masalah? Ialah dengan kata lain, kita perlu, bila kita menulis penyataan masalah ni kelas, you need to make your readers to be, kata in a panic state of mind. Dia baca, uish, betul lah ada masalah. Betul lah penyelidik ni dah pilih satu isu yang saya rasa worth untuk dia kaji. Nampak tak? You need to play around on how you present your research problem in order for your readers to feel the urgency and to feel the needs that you really need to run this kind of research. Jadi kita justify, maknanya sekiranya isu ini tidak dapat diselesaikan, apakah implikasi dia kepada contoh PDPC? Apakah implikasi dia kepada kemahiran kebat pelajar? Dan kalau pelajar tak mahir kebat, apakah akan jadi sekiranya mereka tidak dapat membuat pemikiran secara inferensi untuk subjek sains contohnya. So that's how you justify it, to make sure that apabila you menentukan masalah itu, dan masalah inilah yang saya cuba selesaikan dalam kajian saya, maka justifikasinya ialah apakah sebenarnya kesan kalau saya tak buat, dan selepas itu apabila saya laksanakan, what would be your expected outcome from your findings. Itu wajib you all. Kalau saya lah, saya akan wajibkan student saya bila menulis penyataan masalah, you need to come up with all those
perkara-perkara lah. Okay, tinjauan literatur macam tadilah saya katakan. Ya. Doktor, sorry. Ya. Doktor, sorry. Saya punya soalan ni agak general, tapi sebab dia membantu saya untuk saya punya tinjauan literatur dengan saya nak tentukan kajian. Okay. Macam contohnya kan, saya nak buat apa tu namanya komparatif punya kajian. So saya buat antara dua bahasa kan, contohnya pendekatan pengajaran antara bahasa Jerman dengan bahasa Arab. So saya nak pergi kepada tinjauan literatur lah, tapi saya nak tahu yang pertama sekali, adakah kalau kita buat komparatif macam itu, that's mean saya kena qualified sebagai orang yang tahu bahasa Jerman. Tapi padahal saya nak buat yang general je, saya nak buat macam pendekatan pengajaran kan. Saya bukan pergi pada isi pengajaran bahasa tu, doktor. Saya pergi pada pendekatan, tapi dia antara dua lah, di komparatif antara bahasa Jerman dengan bahasa Arab. Tapi adakah saya tidak layak kerana kadang-kadang nanti dalam literature kan, saya nak kena, mungkin masa kena masalah tu, nanti orang akan queue, kenapa awak nak buat, kan mungkin siapa awak, apa kualifikasi awak sebagai bahasa Jerman, contoh macam itulah kan, doktor. Adakah ada satu indikator khas kalau kita nak buat kajian tu, terutama kalau berkaitan komparatif lah, doktor. Okey, tapi sebelum tu kau boleh sampaikan kenapa you nak bezakan antara bahasa Arab dengan bahasa Jerman? Macam kita kalau ikut macam dia saya tak baca lagi dia punya yang literature review untuk yang kalau gap tu kan, doktor. Tapi kalau ikut pada data, contoh kan, data untuk bahasa asing di SBP kan, macam untuk bahasa Jerman ni dia punya peratusan pelajar yang boleh bertutur bahasa Arab tu tinggi berbanding dengan bahasa Jerman tu tinggi lah. Maksudnya dia melalui dia boleh pergi masuk pertandingan yang sebagainya lah, itu data lah. Di SBP lah. Tapi dia tak ada lagi macam yang khusus untuk apa tu namanya, pembacaan tentang itulah kan, itu yang saya kena cari lah. Tapi lepas tu bahasa Arab ni dia punya tu kurang, dia lebih kepada cemerlang akademik, tapi untuk kemahiran bertutur dia tak kan. So that's why daripada situ saya nak buat comparison lah, masa tu apa pendekatan yang digunakan oleh guru Jerman, contoh lah, ni dah masuk spesifik. Sorry doktor, bincang saya punya kajian pula. So saya nak tahu qualification ataupun baguslah awak tanya, dapat untung kat diri sendiri, orang lain pun dapat maklumat. Kan yang tak tanya tu yang rugi kan. Okay. Jadi macam gitu kan, doktor, macam jadi adakah saya tak qualified untuk mengkaji sebab saya tak tahu pun bahasa Jerman. Tapi bila pendekatan dia kan sama pendekatan tu kan doktor, macam itulah. Memang tak qualified dan you tak boleh buat research tu. Cik, gurau je. Tak ada masalah sebenarnya kalau you nak buat comparison. Kalau nak tunggu kita well versed dalam Jerman, sampai bila lah you tak boleh buat comparison kan? You ada asas yang kukuh. Sebab tu saya tanya kenapa you nak buat comparison antara bahasa Jerman dan bahasa Arab. Dalam konteks kajian itu sendiri adalah data-data yang mereka bawa di SBP kan. Sebab ada dua orang kata foreign language yang diajar pada students, itu yang saya dapat tangkap lah. So saya rasa tak ada masalah. Dan takkan ada orang yang akan mempertikaikan sebenarnya. Sebab apa? Kita doing research is actually out of curiosity. Kalau kita dah expert, buat apa kita nak buat kajian tentang itu kan? Dan apa yang dah cuba cari, cuba kena pastilah, mungkin you nak mengupas dan tengok apa sebenarnya antara pendekatan dalam pengajaran bahasa Jerman ni yang menyebabkan pelajar-pelajar tu boleh menguasai bahasa itu lebih baik berbanding dengan bahasa Arab. Apa kekuatan dalam pendekatan yang digunakan oleh cikgu-cikgu yang mengajar bahasa Jerman? Ataupun mungkin bila you buat literature, dia dapati rupanya memang bahasa Arab tu antara bahasa yang paling sukar di dunia. Kita ada 14 wazan kot, kan? Fa'ala, semua tu. Tetapi dalam mungkin bahasa Jerman, dia mungkin lebih mudah. Dia punya leksikon, dia punya sintaksis dan sebagainya mungkin mudah. So, tak ada masalah saya rasa. Tak ada isu. Sebab dan itu sebenarnya yang akan memperkaya you punya dapatan apabila you buat kajian tentang, akhirnya you akan berbalik kepada pendekatan bahasa Arab kan? Ataupun you memang nak tengok pendekatan dalam kedua-dua ni? Akhirnya macam saya ada tengok satu jurnal tu dia buat perbandingan bahasa Perancis, Mandarin dan tu kan. Dia macam come out dengan satu jadual lah, apa benda yang diguna, apa impak dia macam tu. Tapi saya nanti saya akan buat macam itu, cik. Taklah macam saya punya imagine dah doktor, macam saya nak buat macam itu. Tapi nanti akhirnya saya akan antara yang better digunakan sesuai pandangan lah kan. Tapi tak sure lah doktor, tak sure. Boleh saya rasa. Menarik tu. Cuma ingatkan tadi masalah pertuturan untuk pelajar menengah atas, dari segi articulation dan sebagainya, rupanya pertuturan bahasa asing ya. Okey, right.
Okay, Doktor, I have a question. Vicky. Saya nak tanya, kalau kita katakan ada masalah, kita kena disokong oleh kajian lepas kan? Okay, that masalah is happening in Malaysia. Adakah kajian lepas tu juga dalam Malaysia punya kajian lepas? Or it can be masalah yang sama happen in Indonesia, kita quotekan dalam, boleh? Okay. Sebenarnya secara umum, kalau kita tengok dalam konteks penyataan masalah lah, biasa kalau saya jadi pembaca, saya akan tengok apa rujukan dia yang menyokong kepada isu yang dilaksanakan. Kalau isu-isu dikatakan, pertama kita tengok lokaliti. Macam kajian tadi kan, macam Vicky kata, you menyokong daripada dapatan kajian daripada luar negara. So pembaca akan tanya, tak ada ke kajian kat Malaysia ni? Satu. Ya, tak ada ke kajian kat Malaysia ni? Pembaca ni, penyelidik ni baca habis ke tak ni? Takkanlah tak ada kajian kat Malaysia. Itu akan menimbulkan sedikit persoalan. Tetapi to answer your question, tidak salah kalau you nak masukkan kajian-kajian yang dilaksanakan di luar negara. Sebab dia akan memperkaya aspek perbincangan di bab 5 nanti. Ya, you boleh compare, maknanya okay, kalau dapatan kat Malaysia macam ni lah, berdasarkan literatur lepas dekat Indonesia, kajian yang isu yang sama timbul. Ini menunjukkan inilah isu sejagat yang perlu ditangani oleh gunakan. Jadi minimum how many berapa kita perlu ada kajian lepas? Dia tak ada rule of thumb sebegitu. Lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Tapi reference you jangan ambil satu. Dalam penyataan masalah tu Fariza je daripada awal sampai habis penyataan masalah. Ada 14 kali nama Fariza. Kan contoh. So you need to come up with a more variety of references lah. And then kita juga akan tengok tahun, sebab tu penting bila you buat research ni, you kena aware tentang kajian-kajian yang kemudian, yang kata latest 5 years or maybe 10 years. Paling-paling kan. Tapi kalau penyataan masalah kata pelajar masih lagi, guru-guru masih lagi terkebelakang dari sudut penggunaan teknologi. Ini selalu saya baca ya. Rozhan tahun 1997. Assalamualaikum. Kan ni dah tahun 2021. Kita nak compare dengan tahun 1997. Of course lah tahun 1997 masih ke belakang. Takkanlah 2021 masih sama kot kan. After all these orang kata initiatives given by the government and the ministry and what not, tiba-tiba kita nak rujuk pada 1997, sedangkan kita tahu isu itu memang isu penggunaan teknologi ni memang bersepah orang buat kan. Takkanlah you nak cite tahun 1997. Nampak sangat duduk recite daripada sumber tesis orang lain. Sebab tesis tu dah dibuat tesis tahun 2000. You pergi baca tesis tahun 2000, kita pinjam tumpang malah nak cari yang baru kan. 2000 tak apalah, dia masih valid lagi dalam bentuk 3 tahun kan. Tapi kita dah 2021. Jadi okey, tapi Vicky, kalau katalah let's say you dah cari dah kajian kat Malaysia tak jumpa, you kena state secara clear, maknanya walaupun banyak isu telah dibangkitkan dalam kajian lepas di luar negara, namun terlalu kecil ataupun tak boleh kata tak ada langsung itu sangat kecil. Ada memang ada tapi kurang. You boleh kata sangat kurang kajian dilaksanakan dalam konteks Malaysia. Contohnya siapa? You kena set lah siapa yang dah buat kajian tersebut. Yang kata kurang ni, kurang tak ada siapa pun citation menunjukkan macam kita cakap tanpa sumber lah, tanpa kata backup. Okay. So of course dalam tinjauan literatur, apa yang perlu kita ambil ataupun berikan perhatian terutama tentang aspek ubahnya, ya, teori, penyimpanan lepas, dan juga apa yang berkaitan dengan isu pokok atau masalah kajian lah. Dan sumber-sumber saya rasa ada dalam slide lain lah. Kita boleh cek daripada buku, daripada jurnal ataupun daripada sumber elektronik ya. Dan tentulah semasa kita nak memilih sumber tersebut, you need to cite more reliable resources lah. Kita tak boleh lah ambil Wikipedia. Ya, ini biasa student akan guna Wikipedia lah, Kamus Dewan lah untuk definisi operasi ya. Elakkanlah di peringkat masters kita tak lagi merujuk kepada yang begitu. Biasanya kita akan merujuk definisi-definisi daripada pengkaji-pengkaji lepas yang mengguna ataupun melaksanakan kajian-kajian tersebut. Dan biasanya mereka akan cite kepada orang kata role the main person lah yang champion dalam bidang itu. So jangan cari Kamus Dewan dan sebagainya. Okay. So macam tadi kita Doktor ada pertanyaan. Tadi Yana. doktor kata pasal
kajian awal kan? Saya nak tanya kajian rintis tu sama ke dengan kajian awal? Kajian rintis lain. Kajian rintis Oh, ni you nak test reliability, kebolehpercayaan apa tu soal selidik you, pilot test. Maknanya kita ada item, kita ada construct kan. Construct dan item-item yang mengukur construct. So biasa kita akan buat pilot test untuk mengukur sejauh manakah kebolehpercayaan soalan-soalan item-item yang kita bangunkan itu dengan satu kelompok pelajar ataupun responden yang kita laksanakan untuk fasa pilot test. Jadi tujuan pilot test ni ialah untuk tengok alpha form. Dia ada dalam SPSS tu. So pilot test is different from preliminary findings. Data awal tadi adalah untuk menyokong isu yang nak kita ketengahkan dalam nyata masalah. Tetapi data itu tidak akan kita bincangkan di dalam dapatan kajian ataupun di dalam bab 5. Hanya kita letak dalam bab 1 untuk menyokong sebab kita tak ada citation kan, kita ada reference yang bertulis tadi kan, konteks tadi. Tetapi untuk pilot test, you mesti tulis dalam metodologi bab 3 bagaimana saudari sebelum dapat menyebarkan, before you are able to disseminate your questionnaires to your respondents, you need to have or you need to conduct a pilot test. So the pilot test, as I said earlier, will be conducted to determine the level of reliability of all the items that you have in your questionnaire. Okay, so itu dua perkara yang berbeza lah. Okay, sama. Okay, seterusnya masuk pada tujuan kajian, kita kena pastilah macam mana kita nak menyatakan tujuan dia. Kita perlu kecilkan pernyataan tujuan supaya lebih khusus. Dan kalau kuantitatif, you may want to have questions as well as hypothesis. Hypothesis yang akan hanya you test apabila you melaksanakan inferential statistics. Inferential statistics ni you akan belajar lebih terperinci dalam KP2 yang akan melibatkan t-testnya, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, apa dia lagi, correlation, multiple regression, linear regression and whatnot lah. You akan belajar tu. So dalam kualitatif, kita melihat menekan kepada fenomena utama ataupun pada soalan dan seterusnya you kumpul data. Macam saya katakan tadi, dia berkait rapat dengan apa kelas? Bab berapa ni? Sebelum you are able to collect your own data? 3. Bab 3, bab metodologi kan. Apakah kaedah penggunaan datanya? Siapakah yang akan menjadi responden? Bagaimanakah instrumen yang akan kita gunakan, sama ada kita guna questionnaire ke soal selidik, questionnaire ataupun temu bual ataupun observation dan sebagainya. And then of course you need to somehow get consent lah kan, sama ada melalui IPAD dan sebagainya. Okay, kalau you pergi ke blog saya ada baru posted satu tentang cara macam mana you dapatkan kebenaran daripada EPRD. Sebenarnya saya ada 4 ataupun 5 post kat situ. You boleh refer lah, pergi ke farizakhalid.com tu, pergi dekat research support. Saya ada kat situ dan saya ada compilekan I think lots of questions yang ditanya oleh pengunjung blog saya tentang tata cara EPRD ni. So saya jawab dan saya compile dalam satu PDF. So you boleh sebar dengan rakan-rakan supaya jadi ilmu yang bermanfaat lah. Okay. Kumpul data, you analyse. Of course kita nak cerakingkan dia, kita terangkan data dia yang berkaitan dengan soalan kajian kita, dan dalam konteks analisis kalau kuantitatif biasanya kita akan guna SPSS. Itu yang biasalah kalau kita guna first generation of statistics. You may want to explore more tentang PLS dan juga MOSEM. Dalam PLS ni kita guna partialist structural model. Dalam MOS kita guna structural equation model. Ni kalau you nak ni kita tak ajarlah dalam KP1 ni. Dalam KP2 pun saya rasa tak ada. Kena cari sendirilah macam mana kita nak come up dengan. Biasanya kalau kita nak membentuk satu model secara kuantitatif, inilah yang kita gunakan PLS dan juga MOS. Tapi antara kedua ni ada strength and weakness antara satu sama lain lah, yang saya tak akan bincangkan pada kuliah ini. Untuk data kualitatif, sekurang-kurangnya ada 2 lah yang biasa penyelidik akan gunakan, in vivo dan juga atlas T. Dan untuk makluman, tapi sekarang dah bulan 10 kan, bulan 10. Biasanya fakulti kita melanggan license in vivo ni dan kita jual kepada student dengan harga yang sangat minimum, 180 untuk setahun.
Tapi saya tak pasti, saya rasa mungkin dah habis kot dia punya license. Saya tak tahu sama ada fakulti akan sambung ataupun tidak. Tetapi kalau sebenarnya tidak, you boleh beli sendiri yang student punya package. Tapi student punya package ni, if not mistaken, dia akan datang dalam 2 license, harga dia 500. So kena cari partner lah. Cari partner untuk kongsilah kan 200.5 untuk license selama setahun. Vivo ni juga di YouTube saya dah banyak juga saya buat tutorial tentang macam mana nak menganalisis bukan hanya data kualitatif tetapi juga macam you nak buat literatur. Kan? Literature yang daripada artikel tu kan sebenarnya dia bentuk ayat kan. Macam tadi kan kualitatif dalam bentuk sentences. Jadi you boleh guna Vivo ni sebenarnya untuk membuat literature review. So you boleh tengok dekat YouTube saya, ada saya explain kat situ lah. Saya nak demo sekarang tak boleh sebab saya punya Vivo license pun dah expired. Saya belum renew lagi, jadi saya tak boleh nak buat live demo lah. Okay. Dan akhirnya tentulah kita menulis laporan dan tentulah kita melibatkan sedikit etika lah dalam penulisan laporan. Ya, kita kena minta konsen. Contoh kalau kita melibatkan kajian yang melibatkan pelajar-pelajar kan. Kita tak boleh simply tunjuk muka dia kan, dalam kita ambil gambar aktiviti pelajar, mak you letak dalam tesis, tak boleh itu salah dari segi etika sebab mereka di bawah umur, kecuali kalau dapat konsen daripada ibu bapa. Tapi untuk memudahkan kerja kita, kalau ada gambar pelajar, apa yang you boleh buat, you nak tunjuk aktiviti kan, gambar tu autentik tu akan menyokong, tapi yang you boleh buat lah, you tutuplah muka dia ataupun you blurkan muka. Kan macam kalau dekat berita tu pesalah-pesalah kan, dia akan kaburkan muka untuk menjaga kata privacy pelajar-pelajar kita. Okay, so basically itu tentang etika dan juga langkah-langkah dalam perbezaan pendidikan lah. Mungkin kita berhenti sebentar, berhenti rehat sekejap dalam 10 or 15 minutes. Saya akan sambung sedikit tentang tajuk dia. Okey, tak apa, kita akan tengok tentang sedikit tentang metodologi lah. Bukan metodologi, maksudnya kajian apa yang jatuh di bawah kuanti, kajian apa yang jatuh di bawah kualitatif selepas ni. So kita berhenti rehat sekejap dalam 15 minutes. Ya, resume lab. Alright. Kenapa tulisan dia jadi macam ni? Ya, orang nampak ke tulisan tu jadi macam tu? Tulisan dia jadi kelabu. Dia jadi macam dot. Saya cuba tukar colour. Okay, so kita bercakap tadi tentang paradigm ataupun approach lah di dalam menjalankan penyelidikan. So kita, of course, kita cakap tentang ada kuantitatif dan ada kualitatif ataupun interpretivism versus positivism. So kita ada positivist, kita ada interpretivist. So we talk about interpretivist. Dia kuali ke kuanti kelas? Kuali. Kualitatif, positivist, Kuanti. So bila kita bercakap tentang paradigm approach, tentulah kita akan juga merujuk kepada isu-isu berkenaan dengan reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian bermaksud apa kelas? Apa maksud reka bentuk kajian? Jenis kajian tu kajian kes ke kajian untuk kajian tu ke? Okey, dia Kan, jenis-jenis. So bila kita bercakap tentang jenis ataupun reka bentuk kajian, bermakna dia adalah apa dia? Panduan ataupun satu reka bentuk yang telah pun established by kata kita punya experts di dalam kaedah penyelidikan. Mereka telah membangunkan reka bentuk ini, jenis-jenis ini, dan setiap reka bentuk itu ada cara pelaksanaan yang tersendiri. Itu secara umumlah reka bentuk. Okay?
Dan kita banyak reka bentuk yang boleh kita guna pakai. Dan kalau kita lihat di dalam proforma kan, yang saya explain kat you all, yang you all kena present tu kan, ada kajian-kajian yang jatuh di bawah positivism ataupun kuantitatif. Ada juga reka bentuk yang akan jatuh di bawah interpretivism ataupun berasaskan kepada kualitatif. Okay, so apa di antara kajian-kajian yang jatuh di bawah positivism atau quantitative class? Eksperimental dan non-eksperimental. Okay, eksperimental ataupun dia memanglah kalau you lihat eksperimental and non-eksperimental tu sebenarnya dia cover kepada approach. Eksperimental tu lebih kepada yang berbentuk orang kata kuanti lah kan. Okay. Saya nak masuk kepada eksperimen sebenar. Eksperimen sebenar ataupun kuasa eksperimen. Lagi cuba tengok dalam you punya proforma tu. Apa dia? Survey ataupun kajian tinjauan. Lagi? Regression. Nanti kajian regresi. Mungkin kajian kolerasi pun boleh. Lagi? Expose faktor kan, ataupun expose faktor apa atas sebelah dia? Causal Komparatif. Komparatif. Comparative. Okay. So ini antaranya lah. Manakala yang jatuh di bawah kualitatif, kita ada apa? Kajian case, kajian tindakan kan? Etnografi. Ethnograph. Lagi? Ethnograph. Kajian naratif. Grounded theory. Grounded theory. Okay. Ini secara umum lah. Ada orang kata setiap dalam kita nak melaksanakan pendidikan macam tadi kita dah bincang kan. We start with penyataan masalah. And then we formulate kita punya research objectives, and following that we come up with research questions. Research questions can be more than research objectives. You setuju tak? Kalau saya katakan, let's say you have 3 research objectives, but when you come up with your research questions, you might have about 6, for example. Is it possible? Ke kalau research question 3, objektif 3, research question pun mesti 3. What do you think, class? Boleh lebih kan? Okay. Kenapa di dalam research question kita boleh ada bilangan yang lebih besar berbanding dengan research objectives? Contoh kita ada RQ, tak apalah kita mencapas sikit mengenal pasti perbezaan antara jantina pelajar dari sudut kemahiran membaca dan kemahiran mengira. Contoh saya bagi yang paling simple sekali research questions. Okay, let's say this is your research question. Kan? Cuba tengok dalam research question ni, you tengok apa kelas? Ada berapa aspek yang akan diuji oleh penyelidik? 3. Okay, apa 3. dia? Zahir 3. Okey, pertama apa dia? You tengok apa? Jantina. Okey, jantina. Lagi? Kemahiran membaca, kemahiran mengira. Okey, kemahiran membaca dan kemahiran mengira. Okey. So how do you then come up with your research ini bukan research question, research objective ni, RO ni. RO silap ni, saya tak boleh nak padam ni. Macam mana you buat RQ, research question daripada research objective ni? Ini sebenarnya research objective. Sorry, saya tersilap tadi. Bukan research ni kejap saya padam sekejap.
Okey. Nampak juga kejap. Tak perhati. Okey. Abaikan ya. Okey. Macam mana kita nak formulate research questions out of this research objective? Masukkan kata tanya. Okey. Dah udah. Ayat ni macam mana? Cuba bagi ayat. Jumlah jantina Adakah terdapat perbezaan? Bagaimana pencapaian murid lelaki dalam dari sudut kemahiran membaca? Berapakah peratus bilangan pelajar perempuan dalam daripada sudut kemahiran mengira? Boleh pecah pada 4 soalan pun boleh juga lah kot kan. Apakah peratus pelajar lelaki dari sudut kemahiran membaca? Bagaimana pencapaian pelajar perempuan dari sudut kemahiran membaca? Berapakah peratus pencapaian murid lelaki dari sudut kemahiran mengira? Berapakah peratus pencapaian murid perempuan dari sudut kemahiran mengira? Okey. Yang lain nak cuba? Doktor, saya cuba. Sila. Adakah perbezaan antara jantina mempengaruhi kemahiran membaca pelajar? Nombor 2, adakah perbezaan jantina mempengaruhi kemahiran mengira pelajar? Okey. Next ada mungkin? Berapakah perbezaan? Teruskan. Teruskan. Takkan berapakah perbezaan je, tergantung tu. Berapakah perbezaan jumlah pelajar perempuan yang menguasai kemahiran berapakah jumlah pelajar perempuan yang menguasai kemahiran membaca dan kemahiran mengira, dan berapakah perbezaan jumlah pelajar lelaki dari sudut kemahiran membaca dan kemahiran mengira? Baik, kasih kepada yang mencuba Okey. So, apa yang daripada yang you all nampak yang contoh-contoh dari rakan-rakan tadi kan? Ada yang memecahkan kepada apakah tahap pencapaian pelajar lelaki dalam kemahiran membaca, apakah tahap pencapaian pelajar lelaki untuk kemahiran mengira, dan seterusnya kepada perempuan untuk kemahiran baca dan mengira itu. Dan yang tadi ada juga yang melihat apakah hubungan sumbangan macam mana tadi sumbangan jantina terhadap kemahiran membaca dan mengira, sumbangan you guna tadi. Kekesan, sumbangan kot macam tu. Okey. So sebenarnya apabila kita buat research objective class, apa yang perlu you all pegang ialah pada kata kunci ini. Perbezaan perbezaan. Perbezaan dipanggil sebagai apa yang nak kita lihatlah comparison. So jantina kemahiran membaca, kemahiran mengira kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah ni ada 2 jenis. Pertama, kita ada pemboleh ubah yang dikatakan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar. Satu lagi kita ada pemboleh ubah yang bersandar. So, apa maksud pemboleh ubah tidak bersandar? Dia wujud sebelum wujudnya pemboleh ubah lain. Dengan arti kata lain, pemboleh ubah tidak bersandar tidak akan berubah. Dalam konteks ni, jantina berubah tak? Ya. Tiba-tiba esok pelajar lelaki semua jadi perempuan. Pelajar perempuan semua jadi lelaki, boleh tak? Tak kan? Dia tekan. So, jantina adalah pemboleh ubah yang tidak bersandar. Okay. Manakala kemahiran membaca, siapa tu ada buka 2 device Okay. Aliana tengok kalau you buka 2 device you kena mute salah satu. Kalau tidak dia macam tu. Manakala kemahiran membaca kelas serta kemahiran mengira kita anggap sebagai pemboleh ubah bersandar. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada jantina ini. Ataupun maksudnya bersandar.
ialah sesuatu yang orang kata bersandar kepada jantina pelajar. Jadi dia bukan dia boleh fluctuate, dia boleh naik turun. So kadar ataupun tahap level pencapaian tersebut boleh naik atau turun bergantung kepada mungkin pembeli ubah yang tidak bersandar. So dalam konteks bila kita buat research objektif, you kena ada pembelian-pembelian ubah lah yang penting yang akan diukur, kerana dia akan membantu untuk kita come up dengan research question yang bagus. Contoh kalau kat sini kita guna kata kunci apa ni? Perbezaan kan? So macam tadi ada yang kata kalau kita bercakap tentang research questions, then you need to come up with a question yang ada tanda soalan kat belakang. So kalau tanda soal maknanya kita adakah terdapat perbezaan antara jantina dari sudut kemahiran membaca. Itu salah satu cara. Atau research question yang kedua, adakah terdapat apa? Dari sudut apa kelas satu lagi? Kemahiran mengira. Sudut mengira. So this is how you expand your research objective kepada dua bentuk research question. Sebab apa? Dalam ni ada dua pembeli ubah yang akan diukur berdasarkan kepada jantina. Satu kemahiran baca, satu kemahiran mengira. That's why I said dalam research question kita boleh ada lebih berbanding research objektif. Sebab dalam research objektif ni biasanya kita akan rangkum sekali kita rangkum sekali pembeli ubah yang kita nak ukur. Tapi boleh juga kalau you nak pecahkan tapi in this case saya nak, sebab kita bercakap tadi tentang ada tak possibility untuk kita ada research question lebih banyak daripada research objektif kan. Tapi kalau you nak pecah siap-siap, therefore maknanya kalau ada dua persoalan kajian, dua objektif tu jadi dua persoalan kajian. Maknanya objektif pertama mengenal pasti perbezaan jantina dari sudut kemahiran baca. Objektif kedua mengenal pasti perbezaan antara jantina belajar dari sudut kemahiran mengira. Kalau you dah pecah siap-siap tak apalah, maksudnya the numbers will be equal lah. 2 untuk RO, 2 untuk RQ. Okay, so itu point saya lah nak menunjukkan apa. Okay, manakala yang tadi yang nyatakan bahawa tak boleh nak betulkan dah, jantina salah eja. Yang kata apa dia tahap pelajar lelaki dari sudut kemahiran, apa dia tahap pelajar perempuan dari sudut kemahiran. Itu semua memang saudari boleh nak masukkan di dalam dapatan, walaupun contoh soalan kajian pertamanya awak nak melihat tentang perbezaan jantina daripada kemahiran membaca kan. Kita nak melihat ada tak perbezaan. So bila kita menjawab research question ini, semasa kita meletakkan dapatan, kita kata present our findings or analysis, kita boleh go by descriptive analysis. Okay, descriptive analysis, another term, analysis deskriptif yang merangkumi maksudnya maklumat secara deskriptif lah. You boleh pecahkan kepada lelaki berapa skor dia as compared to pelajar perempuan dari segi pencapaian. Ataupun dari segi macam tadi, ada berapa pelajar lelaki yang tinggi kemahiran membaca, berapa orang pelajar perempuan yang tinggi kemahiran membaca. Itu dikatakan sebagai analisis deskriptif sebelum kita dapat menjawab soalan tentang perbezaan jantina. Okay. Okay, saya tak nak pergi banyak lah sebagai orang kata pembuka bicara supaya you nampak bila kita bincang tentang analisis nanti, at least kita telah pun menyentuh secara tidak langsung tentang apa itu yang dikatakan sebagai analisis deskriptif. Right? Deskriptif maksudnya kita just describe berapa orang pelajar lelaki, berapa orang pelajar perempuan kan macam tadi kan. And then berapa pencapaian pelajar lelaki untuk kemahiran membaca, berapa pula perempuan. Lepas tu bila kita nak buat perbezaan, barulah kita ambil mean antara pelajar dengan pelajar lelaki, kita mean pelajar perempuan, kita boleh run t-test. Kita buat t-test, barulah kita boleh tahu ada perbezaan ataupun tidak ada perbezaan. Okay, so ni jauh kita melencong sebenarnya nak bawa kepada sini. Macam kita katakan tadi, yang mana datang dulu, metodologi dulu ke, approach dulu ke, ataupun research question dulu. Kan? Macam tadi, kita setuju bahawa kita kena come up dengan research question atau research objektif dululah kelas.
barulah boleh kita kena pasti apa dia pendekatan ataupun paradigm yang kita nak guna. Sama ada kita nak guna yang pendekatan kuantitatif on your left side ataupun kita nak gunakan pendekatan secara interpretatif ataupun kualitatif on your right side. So the decision will be based on apa dia you punya research question yang you nak kaji tersebut. Boleh faham ke setakat ni? Ada soalan? Ada soalan? Okay, kalau tak ada, alright. Ada tak ada? Okay, alright. So, so nampak okay, kalau tengok persoalan kajian macam ni kelas, adakah terdapat perbezaan jantina dari sudut kemahiran membaca, perbezaan jantina dari sudut kemahiran mengira? So agak-agaknya lah. Kalau inilah you punya research question, apakah pendekatan? Kita belum cerita pasal satu-satu ni kita pilih sama ada you sesuai guna kaedah kuantitatif ke kaedah kualitatif untuk tengok dan menjawab pada dua research question ni kelas. What do you think? Saya rasa kuanti. Kuantitatif. Why? Kuantitatif. Sebab based on analysis descriptive tadi tu, kita nak tengok pencapaian setiap jantina. So kita nak tahu berapa peratus melibatkan numerical. So tu adalah kuantitatif lah. Okay. Alright. So apakah instrumen yang boleh awak guna nak menentukan kemahiran membaca dan mengira pelajar? Soal selidik. Soal selidik boleh, selain pada tu? Ujian doktor boleh. Ujian kan, ujian lah. Ujian yang mengukur aspek kemahiran membaca dan juga ujian untuk mengukur aspek kemahiran mengira. So at the end, you will have two sets of score kan. Skor untuk kemahiran baca, skor untuk kemahiran mengira. Okay. So okay. Setuju semua semua ni memerlukan data kuantitatif kan? Setuju. Okay. So kalau daripada data kuantitatif, yang manakah antara pendekatan yang you rasa sesuai? Korelasi. Pasif. Okay. Korelasi. Kuasi Lagi? eksperimen. Kuasi eksperimen. Okay. Baik. Dalam kajian korelasi, kita sebenarnya melihat apa kelas? Korelasi ni kita melihat hubungan. Kita dalam kajian ni kita melihat perbezaan. So korelasi adalah hubungan manakala kita nak lihat perbezaan. Jadi korelasi might not be as accurate lah sebab kita melihat pada perbezaan. Tetapi kalau kajian kita nak mengenal pasti hubungan antara kemahiran membaca dan kemahiran mengira, mungkin kita boleh gunalah kajian secara korelasi. Okey, ni sajalah sebab kita pun tak bincang secara terperinci kan, just nak tunjukkan bahawa all in all bila kita nak decide penyelidikan, pertama kita kena pasti apa dia research question dan kita kena pasti data apa yang sesuai untuk menjawab research question kita. Kalau kita dah kata tadi data itu dalam bentuk yang kuantitatif yang sesuai untuk kita laksanakan secara kuantitatif, maka kita kena pilihlah daripada sini. Kan? Sebenarnya tujuan saya adalah untuk menunjukkan apakah proses yang perlu kita lalui sebelum kita dapat mengenal pasti ataupun menentukan apa dia reka bentuk kajian yang you all nak guna di dalam penyelidikan kelak. Okay? But I'm not going to explain satu persatu tentang semua pendekatan ini because all these topics will be presented by tugasan berkumpulan nanti kan. Ya, you all akan membincangkan, menerangkan tentang semua reka bentuk ini. Cuma yang penting ialah kita harus tahu secara basicnya bila kita cakap tentang contohlah kita kata kajian case, kajian tindakan, grafik, ground theory dan sebagainya, kebiasaannya memanglah dia akan jatuh di bawah paradigm kualitatif. So once dia jatuh dalam paradigm kualitatif, you balik-baliklah kepada yang dah belajar dengan Prof minggu lepas tu. Kalau kualitatif, okey dari sudut persampaian dia macam mana? Adakah dia untuk teori testing ataupun teori building? Adakah dia untuk secara in-depth ke secara in-breadth? Nampak tak hubungan dia dan juga kepentingan kenapa you kena faham aspek paradigm ini di dalam
setiap keputusan yang saudara akan ambil apabila nak melaksanakan pendidikan. Sebab tu saya cuba kaitkan supaya you nampak bagaimana nak menggunakan, nak mengaitkan kefahaman tersebut di dalam pelaksanaan dan juga keputusan yang akan diambil apabila melaksanakan kajian yang sebenar. Right? So sama juga kalau katalah mungkin macam tadi kan ada soalan apa soalan Huda tadi? Apakah isu-isu kan ataupun apakah halangan kot, bentuk halangan yang dihadapi oleh guru bahasa Arab dalam pengajaran di SBP. Contoh ini mungkin bukan contoh yang terbaik lah. So kalau soalan macam ni kelas, okey. Apa dia data ataupun instrumen apa yang sesuai untuk you guna? Apakah halangan yang dihadapi oleh guru BA dalam pengajaran di SPP? Kajian tinjauan. Kajian tinjauan Okey. Okey. Lagi selain pada kajian tinjauan? Bual? Sorry? Kes Kamu bual? Kaedah apa Boleh kajian tinjauan. Kaedah apa? Selain tu? You boleh buat kajian kes tak? kajian kes. You boleh buat kajian kes. Okay, I tell you why. Kenapa dua-dua possible? Okay. Dalam kajian tinjauan, sekejap siapa tu saya nak mute tu. Okey, dalam kajian tinjauan, boleh kita nak tengok kan halangan yang dihadapi oleh guru bahasa Arab dan pengajaran SPP. Maknanya, populasi dalam kajian ni siapa kelas? Guru bahasa Arab guru bahasa Arab. Guru SBP. yang mengajar subjek bahasa Arab di mana? SBP. Di SBP. Dia tak aci sekolah agama, sekolah lain tak aci. Sebab apa? Sebab kita telah spesifikkan dalam soalan kajian kita SBP. Jadi kita kena dapatkan data-data semua SBP yang ada subjek bahasa Arab. Kita kena pasti ada berapa orang guru yang mengajar di setiap SBP yang ada mengajar subjek bahasa Arab. So that will be your population. So from that population barulah kita ukur persampelan yang boleh kita guna pakai sekiranya kita decide untuk buat kajian secara kajian tinjauan. Kan? So of course di dalam soalan-soalan soal selidik tu dia kena adalah konstruk-konstruk halangan yang apa? Halangan dalam bentuk apa dia? Kemahiran skill dalam bahasa Arab ke? Kemahiran guru itu sendiri? Ataupun motivasi pelajar ke? Bahan bantu mengajar ke? Waktu pengajaran? So kat situ dah ada 4 konstruk. Perasan tak? 4 pemboleh ubah. Dan setiap pemboleh ubah itu perlu diwakili oleh item-item yang mengukur pemboleh ubah itu. Kan? Saya merasakan saya telah menguasai bahasa Arab dengan bagus. Contoh. Ataupun saya menghadapi kesukaran di dalam melaksanakan ataupun menerangkan konsep dalam bahasa Arab dengan lancar. Contoh. Itu merujuk kepada proficiency, language proficiency among the teachers. So itulah antara perkara. Saya tak nak ceritalah panjang lebar sangat kan. You all confused ke dengan contoh-contoh yang saya bagi terlalu orang kata berkait sana berkait sini. You all confused ke? Confused ke tak? Kita nampak tak kaitan dia kan? Kaitan. Okay. Saya memang akan cerita benda ni walaupun mungkin kita tak masuklah secara terperinci lagi tajuk itu. Tapi saya sentuh ni supaya you all nampak the whole package. Okay, before going in depth into sub-sub topik yang akan kita bincangkan. Right. So kalau kita nak buat kajian kes, kita boleh juga sebenarnya kalau soalan kajian macam ni. Apakah halangan yang dihadapi oleh guru bahasa Arab dalam pengajaran SPP? Maknanya siapa kita punya responden kajian? Guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab yang mengajar di SBP. So cuma bezanya dalam kajian tinjauan, you are still looking for Arabic language teachers who are teaching in SBP. Sama juga dalam kajian kes, but the difference is that
in the number of respondents kan. Yang mana yang lebih ramai? Kajian tinjauan. Tinjauan. Kajian tinjauan. Kajian kes kurang. Sebab apa dalam kuantitatif perlu pada kajian data yang lebih besar? Sampel yang lebih ramai? Sebab dia mewakili satu populasi. Ya, perlu. Kenapa kita perlu memilih sampel yang cukup untuk mewakili populasi? Generalization. To ensure that you will be able to generalize your findings onto the population. Tetapi kelas untuk kualitatif ni kita cakap ke pasal generalisasi? Are we talking about generalization in qualitative research? Tak, sebab kualitatif tak boleh generalizekan. Yes. Ya, dalam kualitatif, remember kajian-kajian di bawah payung kualitatif is not meant for generalization. Maksudnya bila you buat kajian kes, you dapatlah ini ada 5 obstacles, 5 isu yang telah dibangkitkan oleh guru yang mengajar bahasa Arab di beberapa sekolah yang telah you buat di Lembah Kelang contohnya. So adakah you boleh kata, oh oleh kerana dapatan semacam ni, saya predict di Terengganu pun sama, di Sabah Sarawak pun sama. Is that possible? Tak. Untuk kajian kes. Tak, sebab kita Ya, bertujuan kan, sebab kita dah ada dah kes dia tu siapa, guru dia Ya. siapa. betul. Ya, jadi dapatan yang ada dalam data dalam kajian yang kajian kes itu, kita tak boleh claim bahawa dianggarkan oleh kerana dapatan yang sebegini di seluruh Malaysia juga inilah isu-isu yang akan dihadapi oleh guru semasa mengajar bahasa Arab di SPP. Walaupun berkemungkinan betul, tetapi oleh kerana kaedah yang kita gunakan, paradigm yang kita gunakan semasa kita melaksanakan kajian adalah menggunakan interpretivism yang mana melibatkan pemilihan sampel yang tidak mewakili populasi. Sebab itulah dalam kajian kualitatif ni kita tak boleh nak generalisasikan. But itu tidak bermakna kajian kualitatif ini standard dia low as compared to kuanti. Setiap pendekatan ini ada kekuatan yang berbeza kan? Apa kekuatan kuantitatif kelas? Apa kebaikan you buat kajian secara kuantitatif? Responden dia ramai. Okey, responden ramai. Okey, kelebihan dia. Data dia reliable kot. Ramai. Ataupun sampel lebih besar. Okey, lagi? Siapa yang sebut reliable tadi? Saya. Okey. Data. Yang ni pun sebenarnya reliable. Maksudnya data ataupun dapatan boleh digeneralisasi. Dari segi masa, mana lebih panjang? You buat kuanti ke kuali? Kuanti. Kuali. Okey. Masa lebih, maknanya masa lebih pendek lah kan? Dari segi kos, mana lagi mahal? Kuali lagi. Yang mana? Kuali mahal. Kenapa kuali lebih mahal? sikit. Sebab kena beli kuali. Kuali kena turun lapangan kot. Okey. Maknanya dari segi kos you bergerak lah ya. You nak pergi nak jumpa tapi 2-3 orang je. Tapi kalau dalam kuanti mungkin tak perlu. Okey, tak apa. Mungkin kita kata kurang kos. Bergantung pada interpretasi kita lah kan. Okey, kita tengok interpretivis. Apa kelebihan interpretivis? Dapatan lebih deep, lebih details. Okay, kita mapkan dengan yang ni. Kalau sebelah tu sampel lebih besar, Sampel dia kecil. sampel lebih kecil. Then, Dapatan tak boleh digeneralisasikan. okey, dapatan tak boleh Dia lebih generalisasi. kontekstual. Masa lebih panjang. Masa lebih panjang. Dia punya data very rich, very deep. Dari segi kos, adakah lebih kos? Yang ni Kos saya rasa dia- subject to konteks.
Contoh kalau you buat kajian kalau online memang kita tak guna poster kan. Tapi kalau kita kena cetak kan, kita kena cetak apa tu soal selidik, and then kita kena upah key in dan sebagainya, mungkin kuanti akan mengambil kos yang lebih tinggi. Sebab dalam interpretivist kita hanya mungkin kata kita hanya melibatkan sebilangan responden yang lebih kecil. Terpulanglah kepada mungkin kat sini boleh jadi lebih, mungkin kat sini jadi kurang, mungkin kat sini jadi lebih ataupun boleh jadi kurang, bergantung kepada how do we look at things lah from a different angle. Setuju Okey. Lagi? Doktor, mungkin yang kuali ni kita kata dia kurang mungkin sebab sekarang kan pandemik kan, mungkin kita buat temu bual secara online ke, jadi dah boleh jimat kat situ Ya, betul. Tapi tak apalah, at least sajalah saya nak buat macam ni supaya you boleh wrap up apabila kita dah bincang rentetan daripada yang minggu lepas cerita tentang approach ataupun paradigm. Pada minggu ini kita cuba simpulkan tentang bagaimana sebenarnya makna kepada kemahiran ataupun pengetahuan tentang kedua-dua paradigm tersebut, dan bagaimana sebenarnya kita mengguna pakai maklumat itu di dalam kita membuat keputusan. Dan akhirnya kita juga telah membincangkan apa di antara recommended kajian yang duduk di bawah kuantitatif dan di bawah kualitatif, dan seterusnya kita juga cuba untuk mengenal pasti apa di aspek-aspek kekuatan dan juga kelemahan bagi positivism dan juga interpretivism. So kalau kita lihat kat sini, dia seimbang sebab saya nak kaitkan ni sebab macam saya katakan tadi, tidak bermakna apabila kualitatif itu tidak boleh digeneralisasikan bermaksud kualiti dia lebih rendah berbanding kuantitatif. Kerana setiap satu ada kekurangan, ada kekuatan dia. Dan each of this paradigm is actually compensating to each other. And then of course, pemilihan bagi kuantitatif ataupun kualitatif itu perlu ditentukan secara grounded. Maksudnya, you tak boleh nak tentukan, saya mesti nak buat kuantitatif, saya mesti nak buat kualitatif atas sebab-sebab peribadi. Tidak kerana keputusan sama ada you akan gunakan pendekatan secara kuanti ke, pendekatan secara kualitatif ke, ianya banyak bergantung pada apa tadi kelas? Soalan kajian. Soalan kajian. Ya, soalan kajian yang didasari oleh objektif kajian kan. So rentetan daripada itu barulah kita buat keputusan apakah yang sesuai, apakah reka bentuk yang sesuai kalau sekiranya saya ada soalan kajian macam ni. So therefore kita tengok. Tetapi of course lah macam siapa Kak Anis katanya tadi kan, boleh tak kita nak ubah balik? Itu boleh. Boleh juga kalau kita rasa macam soalan ni macam ini ada kuali lah, ada kuanti lah, mana satu ni saya kena seimbang lah, saya kena selari lah kan. So you kena betulkan sama ada dekat you punya research question, bagi dia nampak dalam perspektif yang sesuai untuk kuantitatif semua. Then you pergi pada kuantitatif. Tapi kalau sekiranya tak dapat, tidak, you ada juga dua-dua jenis research question yang memerlukan kepada pendekatan kuali, ada juga research question yang memerlukan pada pendekatan kuantitatif, then you go for mixed method lah. Nampak tak? You ada mixed method tadi kan, in the middle of these two, you ada positivism, you ada interpretivism, kuali kuanti, kat tengah-tengah you ada mixed method yang menggabung jalinkan kedua-duanya, ada fasa kuanti, kemudian diikuti oleh kuali, vice versa lah, ataupun you boleh buat secara concurrent ataupun secara parallel. But of course class, in whatever research design that you choose, there should be justification yang suit kepada keperluan kajian. Alright? Mesti comes in package. What I mean it comes in package adalah macam you berbalik kepada yang ni tadilah. Sekejap You berbalik kepada this one. Ini kan? Okay? So bila kita memilih, kita pilih satu research design yang falls under quantitative, therefore inilah pegangan yang you perlu pegang selagi mana you buat kajian menggunakan pendekatan kuantitatif.
Datanya mesti melibatkan numbers, dia melibatkan points of view of researcher, researcher punya point of view. Researcher distant, kita tak jumpa pun berkemungkinan dengan kita punya responden. Kita dalam kuantitatif kita lebih bersifat kepada kita nak test teori yang kita guna pakai. Dengan kata lain kita nak pasti apakah pembeli ubah ataupun konstruk-konstruk yang ada dalam teori tersebut dan kita test sama ada betul ke kalau dalam konteks kajian saya ni sebagaimana teori ini katakan. Ada hubungan antara X dengan Y, ada sumbangan X terhadap Y contohnya. And then of course kuantitatif dia berbentuk statik kerana dia sangat berstruktur, macam saya katakan tadi berprocedural. You need to do A before you are able to do B. Ya, tetapi ini berbeza dengan kuantis sebab dia kualitatif. Dia tidak berstruktur, you boleh go back and forth, you can change anything that you think needs to be changed in order for you to come up with a better research findings, then go ahead. Tapi dalam kuantitatif biasanya memang kita tak tukarlah dia punya hipotesis dan sebagainya kerana semua itu telah kita tentukan secara eksplisit sebelum kita collect data. Once you ada data daripada you punya questionnaire tu, you just run sajalah. Kan? Whatever statistical analysis that you have planned, then you just run it. Okay? And then of course, we were also talking about generalization, kan? Kita dah faham benar tadi, kuantitatif memang main for generalization, therefore dia mempengaruhi size sample yang akan kita pilih kerana sample size must be enough representative to the whole population before you are able to generalize the findings to the population. But dalam kualitatif bila you memilih reka bentuk yang duduk di bawah paradigm kualitatif tadi, inilah antara yang you kena pegang sampai habislah, kan? Bukan untuk generalisasi. Nanti masa viva tiba-tiba you punya pembaca test okey kajian you bagus buat kajian kes ni, tapi sejauh mana, macam mana data ini boleh digeneralisasikan kepada populasi. Menggelabahlah dia, kan? Kita punyalah menggelabah, dia pun kata baik saya akan tambah di dalam penulisan saya tentang generalization. Boleh tak jawab macam tu? Sebenarnya nak please pembaca, tapi sebenarnya telah pun menyalahi mazhab pegangan dalam kualitatif. Sebaliknya, you need to stand up and say that, Prof, kajian saya ni menggunakan kajian kes yang mana duduk di bawah paradigm kualitatif. So, di dalam paradigm kualitatif, of course, the research findings is not meant for generalization. Kalau you jawab macam tu, you punya pembaca akan tersandar. Hebat belajar ni. Dia faham betul-betul tentang konsep ataupun paradigm di dalam melaksanakan kajian. Sometimes you punya pembaca ni nakal, kan? Dia macam nak test the water je, kita yang menggelabah tak tentu pasal, kan? Jadi semua kalau nak please tu, saya akan tambah terima kasih Prof atas cadangan. Sedangkan kita tidak tahu sebenarnya dia nak uji kita sahaja. So make sure you pegang ni betul-betul lah. Right? So macam tadi, hard reliable data berbentuk makro, maksudnya in breadth, manakala bagi kualitatif dia bentuk deep dan juga micro meaning, kecil tetapi dia mendalam masuk untuk inside out. Dan dalam kuantitatif mungkin dia melibatkan artificial setting, manakala kualitatif natural setting, in the sense that contoh kalau kita cakap tentang eksperimen, kan? So in experimental research, apa yang pengkaji biasa akan buat, dia akan come up dengan satu intervention to make sure that the intervention will make some changes, will be imposed onto your research informants ataupun respondent. Dan lepas tu kita melihat kesan sejauh manakah, apakah ada tak perbezaannya. Sebab tu dalam eksperimen biasa dia pre-impose, kan? Sebab kita melihat sebelum dia terima melalui intervention ni dengan selepas, ada tak beza dia. So something which is artificial, bukanlah dia tu sesuatu yang fake, tetapi sesuatu yang that has been made up ataupun yang diada-adakan. Tapi dalam kualitatif, you are not trying to change anything, you just accept things as the way it is. Itu dalam kualitatif. Yang kita terima semua sekali yang kita dapat daripada kita punya responden, sama ada daripada interview ke, daripada kita punya pemerhatian ke, tetapi kita tidak akan mempertikai, kenapa jadi macam ni? Kan? Contoh macam you buat apa ni kelas? You buat interview, kan? So you tanya pada cikgu tu,
kalau kita buat kajian secara interview soalan kita sepatutnya open-ended. Apa pandangan cikgu tentang pendekatan remote teaching dalam suasana pandemik? Kan? So cikgu cakaplah apa pandangan dia, sama dia setuju tak setuju apa ke, sebab dia open. Bergantung cikgu tu nak kutuk ke, nak cerita apa ke, we have to accept it as the truth. Okay? Tetapi kalau kita kata pendapat cikgu tentang penggunaan Google Classroom bagus kan? Betul tak? Bagus kan? Apa jadi kelas kalau you buat macam tu? Kan? Bagus kan? Google Classroom bagus kan? Nak bagi opinion dia, takut dia nak bagi opinion dia. Maknanya soalan itu soalan memandu. Kita nak suruh dia jawab bagus. Sedangkan cikgu ni setahun sekali je dia buat Google Classroom. Contoh kan? Jadi sebab tu dalam kita buat kajian secara kualitatif, it's about natural setting, we accept everything as the way it is. Sebab tu yang ni juga, yang ni dikatakan sebagai point of view of researcher, points of view of participants. Macam mana you bincang minggu lepas ni tentang dua perkara ni? Cuba explain sikit kepada saya. Yang kuantitatif tu, kita pandu dia untuk dapatkan jawapan dia. Bukan kata idea sebenar dia lah. Kita dah bagi pilihan jawapan siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5 kan secara likut tu. Maknanya dia terpaksa kena pilih antara yang diberi sahaja. Kalau yang kualitatif tu maknanya dia bebas memberikan pendapat dia. Itu yang saya faham. Thank you so much. Okay. So, macam yang ni, ni kita panggil sebagai etik. Ni kita panggil sebagai etik. Ya. Etik perspective means from the viewpoints of your of the researcher punya point of view. Emic is actually from the participants' point of view. Ya. So, dalam konteks ini, dalam kuantitatif, apabila kita cakap tentang it's about the points of view of the researcher, it means that dalam konteks kuantitatif, researcher menganggap dirinya sebagai expert. Sebab apa? Sebab kita lah yang letakkan apa soalan kita nak tanya, betul tak? Apa dia jawapan yang pilihan jawapan yang ada. Okay, sebab kita rasa kita dah tentukan semua sekali, responden yang tinggal tik saja. But when we talk about emic perspective class, maknanya seseorang penyelidik itu dia bukanlah expert, tetapi siapa expert dalam konteks kualitatif? Bila kita buat interview, siapa sebenarnya expert? Partisipan. Interviewee lah kan, participants kita. Orang yang kita temu bual itu. So that's why dalam emic perspective, dia menerima whatever comes from the respondents dan they treat it as the truth. So katalah kita interview 8 orang 6 orang setuju dengan satu-satu isu contohnya. 2 orang bercanggah pendapat dia. So macam mana kita nak treat? Ada 6 yang macam ni, pola dia 2 orang yang berbeza. How do you treat the difference class? Maksudnya macam mana doktor, tak faham? Ini pada segi latar belakang participants tu. Maksudnya, adakah kita akan terima semua pandangan walaupun ada 2 yang berbeza? Boleh kita analyse dah masuk dalam dapatan kita tak? Pada majoriti macam ni setuju ni, ada 2 orang tak setuju. You rasa you akan masuk dalam data tak? Dapatan? Atau you nak silentkan je? Kena masukkan. Masukkan. Kenapa? Sebab tu view daripada kita punya Participant. Kerana interpretivis ni percaya manusia itu adalah berbeza, kan? Berbeza dan dia menekankan kepada perbezaan.
antara manusia. Okay. Itu interpretivism. So dalam konteks contoh yang saya bagi tadi, kalau ada dua orang yang tak setuju, maka itulah dia terusnya kedapatan yang sebenarnya. Sebab apa? Mereka yang expert. Nampak? Tapi kalau dalam kuantitatif, cuba tengok kalau you ada data, bila you buat pembersihan data, you will see you will try to get a normal curve in the data kan. Sebab apa dalam kajian kontinu, of course kalau you nak tengok bertabur secara normal lah. Kalau dia skewed, positively skewed or negatively skewed, maka you tak boleh parametric press, you tak boleh guna parametric. You kena go for non-parametric. Tetapi biasanya bila kita buat pembersihan data, you will see this, you akan run scatter plot. Kita boleh nampak ada tak nilai-nilai yang ekstrim atau kita panggil sebagai outliers. Pernah dengar tentang outliers tak? Outliers. Outliers. Data-data yang ekstrim. Data-data yang ekstrim ni, sebab bila kita cakap tentang kuantitatif, kan dia akan ambil nilai mean, right? Betul tak? Bila dia dah ambil satu nilai mean, maka dia mesti bertabur secara normal. Sebab kalau you ada nilai yang, katalah kalau you buat macam you buat questionnaire kan, kebanyakan pilih 45, setuju, sangat setuju dan sebagainya. Tiba-tiba adalah seorang dua ni, jawapan dia semua satu. Which is very contrast to the majority. Ini yang dikatakan sebagai outliers ni kelas, faham tak? Ya, data yang bertentangan, data yang tidak mengikut majority. So kewujudan outliers ni akan menyebabkan apa kepada mean keseluruhan dan juga taburan keseluruhan? Dia akan mempengaruhi ke tidak? Akan mempengaruhi. Mempengaruhi. How? Bagaimana outliers mempengaruhi? Dia akan tarik nilai mean untuk jadi lebih rendah. Betul tak? Kalau majority 45, so you can predict that the mean might be between 4 to 5. 4.2, 4.3 kan? Tapi kada outliers yang satu ni dia akan tarik daripada sepatutnya mean tu 4.0 contohnya ataupun 4.2, dia mungkin pergi kepada 3.1. Sebab apa? Sebab dia tarik, sebab dia nilai yang ekstrim tu dia akan mempengaruhi. Kan bila kita buat mean kan apa kita buat? Kita campur bahagi dengan jumlah bilangan responden kita kan? Jadi dalam quantitative class, macam mana pula dia treat outliers ni yang berbeza ni? Kalau dalam kualitatif tadi kita terima sebab dalam interpretivis dia meraihkan perbezaan, right? The distinctiveness of the participants, they accept it. Tapi dalam kajian kuantitatif, outliers Ignore ni je. Buang je. Ignore dengan kata lain, we just expel it, discard it, buang, you don't belong here. Dengan kata lain. You Sebab don't belong kalau here. kita ambil sampel tu kita lebihkan doktor. Definitely sebab tu masa kita bercakap nanti kita ada tajuk persampulan nanti. Kenapa bila kita dah dapat certain number of kata suggested sample size kan, contohnya you guna Graduate Morgan daripada you punya responden populasi adalah seramai mungkin 10,000 and then suggested number of sample size maybe between yang lebih mungkin 450. Tapi 450 doesn't mean that you can only submit ataupun disseminate pada 450. Sebab apa? Satu, kita tidak tahu berapa pulangan, berapa orang yang akan menjawab. Ini kita, especially bila kita cakap tentang soal selidik secara hard copy lah kan. Kalau you buat online mungkin mudah lah. Yang kedua ialah untuk kes-kes macam ni lah yang mana kita terpaksa buang responden yang memberikan data outliers yang akan mengganggu normality, taburan kenormalan dan sedikit taburan keseluruhan. Jadi nampak perbezaan dia etik dengan emik dan bagaimana kedua-dua paradigm ini treat the perbezaan. Dalam kuantitatif mereka tak nak berbeza sebab dia nak semua orang homogeneous.
homogeneous. Yang ni dia menerima lawan dia apa kelas? Lawan homogeneous. Heterogeneous. Ya? Hetero. Heterogeneous. So itulah perbezaan dia. So basically, saya harap semua dah faham tentang perbezaan antara kedua-dua konsep inilah. Saya rasa panjang lebar kita bincangkan pada hari ini. So all in all, kita ada research design yang falls under quantitative, kita ada juga research design yang falls under qualitative, dan setiap satu ada paradigm dan juga pendekatan yang berbeza-beza atas satu sama lain. Okey kan? Doktor, saya nak tanya yang general sikit. Tadi kan doktor kata ada pembentangan kumpulan kan based on kepada reka bentuk kajian. So kita orang bagi-bagi sendiri doktor ya, yang untuk kumpulan you bagi sendiri kepada 9 kumpulan, 9 tajuk kan? Ikut yang tadi yang doktor bagi tadi kan? Tengok pada performa balik tengok pada performa balik. Dari segi itu kami pilih sendiri ke atau doktor bagi? Tajuk tu you all boleh pilih sendiri je, tak ada masalah. Okey, nak bagi Tapi tahu pembentangan kebiasaannya kita akan ikut mengikut susunan kan dalam performa tu, supaya contoh kalau bila you cakap tentang eksperimen, terus sambung dengan kuasai eksperimen sebab dia akan ada kesinambungan dari sudut kefahaman. Kalau minggu ni bentang kuasai dulu, minggu depan bawa nak eksperimen, kita tak nampak kata kesinambungan dan juga kita tak boleh nak kaitkan antara persamaan dan juga perbezaan dia. Alright. Saya nak cuba buka yang folio ni, slow pula internet sini. Okey, boleh. Tugasan saya dah explain kan? Okey, tak ada pula performa kat sini. Tak apalah, nanti you all tengok dalam kita punya performa tu susunan dia, dan kalau start saya ada 9 kumpulan, kita dah berapa orang kelas ni? 20? All together? 24 Semua hadir ke hari ni? 24, okey. Good, full attendance. So you pecah pada 9 lah. 24 bagi 9 berapa? 9, 3, 27. So ada 3, ada 2 jugalah. Jangan sampai 4. 4 tak cukup. Kurang kumpulan. Doktor, saya ada buat yang dalam Telegram tu yang ikut yang doktor sarankan tadi. Kalau salah mungkin boleh, sebab kalau ikut tadi doktor sarankan ada 10. Saya pun tak apa ingat tu. Saya ingat pada atas. Ada. Maybe nanti lepas kelas tu. Eksperimen benar, kuasa eksperimen 2. Eksperimen benar 1, kuasa eksperimen yang kedua. Kajian tinjauan, correlational, expose factor ataupun causal tu combine sekali. So and then ada kajian kes, etnografi dan juga kajian tindakan. Okay. Regresi tu tak ada doktor. Regresi tu sekali dengan kolaborasi. Tak ada dalam senarai ni kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Kajian tindakan tu sebenarnya falls under reka bentuk campuran. Dia bukan satu reka bentuk yang you kena present, tetapi di kategori dia. Okay, so 8 bagi 24. Berapa? 24 bagi 8. 4. 3. So 3 people in a group. Lepas tu pulanglah, nak pilih tajuk apa-apa, siapa cepat dia dapat lah. Kat Telegram dah ada senarai tu. Bolehlah kawan-kawan masukkan nama. Right. Okay. So, saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Harap dapat sesuatu lah daripada kuliah kita ya. Okay, minggu depan cuti kan? Cuti, siapa yang beraya kat sini? Ada yang beraya? Vicky, okay. Vicky, happy Deepavali to you.
Thank you, Doktor. Okay, alright. So kita resume dan kita jumpa selepas itulah pada minggu yang satu lagi, right? Okay, so kalau tak ada apa-apa kita bersurai dulu. Selamat berehat, selamat makan hari. Take care. I'll see you when I see you. Okay, Assalamualaikum. Bye. Salam. Thank you, Terima Dr. kasih, Doktor. No problem. Alright. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor.